Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Iliana binti Farizul Hairi dan nombor matrik saya 10DLS 21F1008. Hari ini saya akan mengupas sedikit tentang isu berkaitan ancaman Islamofobia di Barat dan kesannya terhadap masyarakat Islam. Secara umumnya, Islamofobia ini merujuk kepada rasa fobia atau kebimbangan terhadap Islam, sama ada pada penganutnya, ajarannya, budayanya dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Menurut pelapor khas PBB, Islamofobia bermakna suatu permusuhan dan ketakutan tidak berasas terhadap Islam dan akibat ketakutan atau kebencian pada orang Islam atau majoriti daripada mereka. Seterusnya, pentakrifan yang hampir sama diberikan oleh laporan Commission on British Muslims and Islamophobia yang menyatakan bahawa ianya merujuk kepada dread or hatred of Islam and therefore to fear or dislike all or Muslims, atau irrational fear of Islam or anti-Muslim racism and continuation of anti-Asian and anti-Arab racism. Melalui pentakrifan ini, dapatlah disimpulkan bahawa Islamofobia ini merujuk kepada persepsi negatif terhadap Islam dalam bentuk diskriminasi pelbagai yang dimotivasikan oleh ketakutan dan kebimbangan terhadap Islam. Persepsi negatif yang terbina akibat fobia terhadap Islam ini dapat dilihat dalam pelbagai aspek dan ini merangkumi pandangan serong terhadap undang-undang, nilai-nilai dan budaya yang dibawa oleh Islam. Persepsi negatif yang terbentuk ini disahkan dengan laporan yang dibuat oleh Rooney Mead di London bertajuk Islamophobia: A Challenge for Us All. Secara khususnya menyatakan bahawa Islam is perceived and a monolithic block, static and unresponsive to change. It is viewed as separate and other. It does not have values in common with other cultures, is not affected by them and does not influence them. Islam is seen as inferior to the West. It is considered barbaric, irrational, primitive and sexist. Islam is seen as a violent, aggressive, threatening and supportive of terrorism and engaged in a clash of civilizations. Rumusan yang dibuat Rooney Mead ini mengesahkan bahawa Islam telah disalahfahami secara serius oleh ramai pihak, terutamanya masyarakat bukan Islam di Barat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Husna binti Muhammad Sofian. Nombor matrik 10DLS 21F1016. Saya akan menunjukkan satu kereta akhbar tentang Islamofobia yang semakin kritikal. Peristiwa ini berlaku di luar negara iaitu di Perancis. Anggaran penduduk Islam di Perancis ramai 5.7 juta. Namun golongan ini dianggap sebagai satu ancaman. Penduduk Islam sukar untuk mendapat peluang pekerjaan dengan penampilan mereka berhijab dan berjambang. Golongan berpendidikan tinggi sentiasa merasakan diri mereka hanya mempunyai pilihan untuk kekal di Perancis dengan bekerja di pasaraya yang halal. Sekiranya penampilan yang tidak menampakkan seperti umat Islam, barulah mereka boleh bekerja di syarikat-syarikat utama, tetapi masih dianggap punca kerjaya menjadi perlahan disebabkan mengambil pekerja orang Islam. Umat Islam di sana sangatlah tersisih daripada kaum-kaum yang lain. Insiden ini berlaku pada 5 April 2022 jam 8 pagi. Sumber asal kereta akhbar ini daripada laman web Utusan Malaysia. Bukan dari laman web sahaja untuk mendapatkan maklumat. Kita boleh mengambil di platform lain seperti Instagram dan juga surat khabar. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hasanah binti Fazil dari kelas D LS2A nombor matrik 10D LS21F1012 akan menerangkan tentang objektif hasilan video tentang Islamofobia dari grup kami. Objektif perhasilan video ini adalah untuk mengenal pasti persepsi masyarakat atau komuniti rakyat Malaysia, khususnya pelajar terhadap penularan fenomena Islamofobia yang kini berleluasa di beberapa negara, contohnya Amerika Syarikat, China, Myanmar, India dan lain-lain. Oleh itu, kebimbangan terhadap situasi ini dibincangkan menerusi slide video yang telah kami siapkan bertujuan untuk membuka mata tentang persepsi negatif yang diterima oleh umat Islam di merata dunia.
Objektif video ini juga adalah untuk mengenal pasti punca sebenar terbentuknya fenomena Islamfobia ini terhadap umat Islam di serata dunia, serta implikasi daripada penyebaran atau pengaruh Islamfobia ini kepada imej negara Islam itu sendiri dan kehidupan serta keharmonian masyarakat umat Islam dari sudut pembangunan sosio-ekonomi, termasuklah kesediaan mental dan fizikal individu Islam itu sendiri. Justru dalam kajian ini juga, usaha dan tindakan turut dikenal pasti dalam menangani diskriminasi dan fenomena Islamfobia yang berlaku di dunia dan di Malaysia. Assalamualaikum, saya Nurin binti Asri dengan nombor matrik 10DLS21F1010. Berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk menerangkan punca-punca berlakunya atau timbulnya persepsi negatif terhadap Islam, iaitu Islamofobia. Buah mula perbicaraan kita pada hari ini ialah punca-punca Islamofobia di negara barat terhadap agama Islam, terutamanya masyarakat Islam di sana. Islamofobia bukanlah fenomena baru di alaf ini. Islamofobia telah lama berlaku sejak zaman awal perkembangan Islam, di mana pada waktu itu Islam dipandang sebagai sesuatu ajaran yang asing bagi penduduk Mekah. Fakta ini telah disokong oleh sepotong hadis oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Sahih Muslim, hadis yang ke-145, bab iman. Penghijrahan, sikap prejudis dan kesan serangan menara pusat perdagangan New York, pengaruh media dan gerakan Islamofobia serta kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan merupakan faktor luaran atau punca tercetusnya Islamofobia di negara barat, bahkan di seluruh dunia. Punca pertama timbulnya permasalahan seperti ini ialah penghijrahan. Penghijrahan masyarakat atau orang Islam ke negara majoriti bukan Islam seperti Amerika Syarikat, Perancis, Australia dan United Kingdom merupakan antara faktor terjadinya Islamofobia. Faktor kemunduran ekonomi dan masalah kesempitan hidup menyebabkan kebanyakan umat Islam berhijrah ke negara maju. Situasi ini menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu sendiri dan juga telah menggugat taraf ekonomi di negara mereka. Terdapat juga segelintir umat Islam yang melakukan penghijrahan ini melakukan pelbagai jenayah dan tidak menghormati budaya serta adat di negara itu. Ini adalah antara faktor yang menyebabkan masyarakat di negara itu memandang serong kepada orang Islam dan melihat imej Islam sebagai sesuatu yang negatif. Selain itu, prejudis dan kesan serangan menara pusat perdagangan New York, pusat perdagangan dunia pada 11 September 2001 merupakan pencetus dan kemuncak kepada Islamofobia. Mulai dari tarikh ini, Islam telah dijenamakan dengan keganasan dan masyarakat dunia sudah mempunyai persepsi umum bahawa Islam dan keganasan adalah sinonim. Kesan daripada peristiwa ini, masyarakat dunia mula berprejudis kepada umat Islam. Ini ditambah lagi dengan siri pengeboman yang berlaku di seluruh dunia seperti di Madrid, London dan malangnya jenayah ini sering kali dikaitkan dengan Islam. Sebagai contoh, peristiwa pengeboman di Oslo pada 22 Julai 2011 yang mengorbankan 8 nyawa dan beberapa jam selepas itu pembunuhan beramai-ramai remaja di Utøya Island, Norway. Sejurus selepas pengeboman dan pembunuhan ini, akhbar-akhbar utama dunia seperti Washington Post, New York Times dan lain-lain telah mengesyaki bahawa penjenayah terbabit adalah Muslim, sedangkan beliau ialah penganut Kristian konservatif yang bernama Ades Breivik. Peristiwa ini menunjukkan betapa prejudisnya masyarakat barat terhadap Islam sehinggakan sebarang keganasan akan dikaitkan dengan Islam atau umat Islam.
Pengaruh media dan gerakan Islamofobia itulah faktor kita yang ketiga pada hari ini. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa media mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk membentuk persepsi masyarakat. Media yang dikuasai oleh pihak yang prejudis kepada Islam sudah pasti akan menggunakan saluran ini untuk menanamkan perasaan kebimbangan dan kebencian kepada Islam. Ini ditambah lagi dengan gerakan Islamofobia yang mendapat pembiayaan yang lumayan oleh pihak-pihak tertentu. The Center for American Progress melaporkan terdapat 7 yayasan yang telah membayar sebanyak 42 juta USD untuk menanamkan ketakutan dan kebimbangan serta kebencian kepada Muslim di Amerika Syarikat. Di antara badan yang membiayai gerakan Islamofobia ini ialah Donors Capital Fund, Richard Mellors Caffey Foundation, Lindy and Harry Bradley Foundation, Newton D. Rochelle F. Baker Foundation, and Charitable Trust, Russell Berry Foundation, Anchorage Charitable Fund, William Rosenwald Family Fund, and Facebook Foundation. Dilaporkan juga bahawa Salman Rushdie telah dibayar sejumlah 850,000 pound sterling untuk menghasilkan buku Satanic Verses yang diterbitkan oleh penerbitan Viking kepunyaan pihak Yahudi. Kesan Islamofobia yang pertama ialah Islamofobia juga memberikan kesan kepada pembangunan sosio-ekonomi. Diskriminasi terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan, tempat kerja, peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya juga memberikan impak kepada kehidupan umat Islam terutamanya di negara majoriti bukan Islam. Hak-hak asas kehidupan berpotensi untuk diketepikan dan akibatnya ia mampu mengganggu pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara. Sebagai contohnya negara miskin seperti Somalia, Afghanistan dan lain-lain yang akan kurang mendapat bantuan antarabangsa oleh kerana faktor Islamofobia. Kesan yang kedua ialah Islamofobia juga mampu memberikan kesan kepada mental dan fizikal. USA Today Gallup Poll melaporkan bahawa 22% daripada responden yang ditemu bual mengakui bahawa mereka tidak mahu berjiran dengan Muslim dan 18% berasa gemetar jika ada wanita Muslim sama-sama berada di dalam kapal terbang dan 31% jika penumpang Muslim adalah lelaki Muslim. Ini menunjukkan keadaan mental yang terganggu kepada mereka yang mempunyai persepsi negatif dan ketakutan kepada umat Islam. Kesan penganiayaan individu dan kerosakan fizikal juga berlaku akibat Islamofobia. Menurut OIC, Observatory Report insiden berkaitan mencemar kesucian masjid meningkat sebanyak 100% dan penodaan terhadap perkuburan Islam sebanyak 75%. Insiden keganasan dan gangguan terhadap muslimah berpurdah dan burqah juga meningkat sebanyak 500% dan sikap tidak bertoleransi terhadap simbol-simbol suci Islam lebih daripada 100%. Kesan ketiga ialah penutupan masjid. Pakar merumuskan bahawa Islamofobia memberikan kesan buruk kepada etnik Muslim minoriti Al-Qasim et al. 2018. Selain itu, Lal 2015 menyatakan bahawa pendirian anti-Muslim Presiden Donald Trump memberikan kesan hebat yang mahukan masjid ditutup. Pendirian ekstrim Trump menunjukkan seolah-olah masjid adalah punca keganasan dan penutupan masjid pastilah memberi impak yang besar terhadap pengamalan syariat umat Islam di Amerika Syarikat. Masjid bukan sahaja pusat ibadah, malah ia merupakan pusat aktiviti masyarakat. Ibadat di masjid terutama bagi kaum lelaki adalah satu kewajipan dan bukannya satu alternatif. Maka pastinya ia akan memberikan impak yang besar kepada umat Islam untuk menunaikan kewajipan mereka, iaitu solat Jumaat, solat fardu 5 waktu yang merupakan fardu ain bagi semua umat Islam yang telah akhir balik. Selain daripada mencadangkan penutupan masjid, Trump juga memberikan cadangan agar masyarakat Muslim di negara terbabit perlu mendaftarkan diri mereka kerana dia berasa ragu-ragu dengan kesetiaan masyarakat Muslim terhadap negara Amerika Syarikat. Paling menyedihkan sekali antara kesan Islamofobia terhadap Muslim Amerika menurut Lal ialah lebih ramai Muslim yang menjadi mangsa serangan teroris berbanding orang bukan Islam. Muslim juga telah dinafikan hak untuk mendirikan Islamic Center di Ground Zero dan ini menunjukkan bahawa kawasan itu tiada ruang langsung untuk umat Islam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya akan membincangkan cara mengatasi permasalahan ini. Bagi mengatasi masalah ini,
Wujudnya reaksi positif terhadap fenomena Islamofobia oleh beberapa negara juga sangat penting. Ada beberapa negara yang telah mengambil inisiatif dalam membentuk undang-undang atau polisi yang menyabitkan kesalahan berkaitan diskriminasi akibat Islamofobia. Sebagai contoh, negara yang pertama ialah negara Sweden. Sweden telah meluluskan undang-undang untuk mengambil tindakan terhadap fenomena Islamofobia. Bukan saja Sweden, negara Ireland juga telah meluluskan undang-undang di mana sesiapa yang mengkritik mana-mana agama akan dikenakan hukuman denda sehingga 25,000 euro. Pihak Belanda juga akan menjatuhkan hukuman kepada yang menghina umat Islam. Mahkamah di Perancis pula telah mengharamkan risalah-risalah anti-Islam dan apa-apa yang bertujuan menghasut masyarakat membenci Islam. Tindakan ini dapat mengelakkan umat Islam yang melakukan penghijrahan menjadi mangsa Islamofobia. Ini kerana setiap individu berhak mendapat hak kemanusiaan, terutamanya dalam hak beragama. Seharusnya semua individu itu bebas dalam memilih kepercayaan dan agama masing-masing. Sehubungan dengan itu, dalam usaha menangani ancaman Islamofobia dan memperbetulkan persepsi yang salah tentang Islam, pihak berkuasa iaitu Pertubuhan Negara-Negara Islam telah memainkan peranan besar dengan bersetuju untuk menubuhkan badan khas memantau dan menangani isu ancaman Islamofobia ini. Semua negara-negara Islam telah bersetuju untuk menubuhkan OIC, Islamophobia Observatory, secara rasmi pada 2007. Melalui penubuhan OIC ini, sebanyak 11 laporan yang komprehensif telah dikeluarkan. Kesemua 11 laporan ini telah menyediakan fakta dan maklumat yang terperinci mengenai kes-kes Islamofobia yang berlaku di seluruh dunia, termasuklah kes serangan Menara Pusat Perdagangan di New York. OIC juga ingin meningkatkan kesedaran global tentang bahayanya Islamofobia terhadap agama Islam. Dapat saya nyatakan bahawa usaha mengatasi Islamofobia ini dijangka dapat mengurangkan kesan negatif terhadap umat Islam. Walaupun ianya mengambil masa yang agak lama, namun sedikit sebanyak fenomena ini mengalami penurunan atas usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh OIC dengan kerjasama daripada masyarakat sivil dan institusi. Bukan itu sahaja, umat Islam sendiri perlu memainkan peranan penting dalam memupuk kesedaran dalam diri sendiri bahawa provokasi terhadap agama Islam itu benar-benar berlaku. Provokasi ini akan dilakukan oleh pihak yang sememangnya mahu mengiyakan bahawa Islam adalah agama yang membenarkan dan menggalakkan umatnya untuk bertindak secara agresif, baik secara terang-terangan ataupun menerusi media massa. Umat Islam amatlah dinasihatkan agar tidak terpengaruh dengan provokasi tersebut. Usaha ini penting untuk membuktikan kepada kelompok ini bahawa umat Islam jauh lebih bertamadun dari apa yang disangkakan oleh mereka. Protes terhadap usaha pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Islam ini boleh dilakukan secara aman dan dalam keadaan di mana Islam tidak diletakkan di dalam neraca pertimbangan sebagai agama yang menggalakkan perlakuan ganas dan radikal. Pada ketika masyarakat dunia sedang peka mengenai Islam, peluang juga dapat diambil dengan menyediakan penerangan dan maklumat yang benar tentang Islam. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan berdasarkan isu ini ialah Islamofobia bukanlah fenomena baru pada ketika ini. Islamofobia telah lama berlaku sejak zaman awal perkembangan Islam, di mana pada waktu itu Islam dipandang sebagai sesuatu ajaran yang asing bagi penduduk Mekah. Persepsi melihat Islam sebagai ajaran yang asing dan tidak sesuai dengan budaya, hak asasi manusia dan nilai-nilai murni adalah perkara yang telah dijangkakan oleh Rasulullah SAW.
Hadis ini memberikan tanggungjawab kepada umat Islam untuk berusaha memperbetulkan persepsi ini dan seterusnya meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya serta difahami oleh masyarakat. Jelaslah bahawa terdapat beberapa negara, termasuklah Malaysia sendiri, mula mengorak langkah dalam memastikan setiap individu bebas daripada ancaman Islamofobia serta mendapat hak kemanusiaan, terutamanya dalam hak beragama. Seharusnya, semua individu itu bebas dalam memilih kepercayaan dan agama masing-masing. Pada pendapat saya, media massa memainkan peranan yang amat penting dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Sebagaimana kajian-kajian lepas yang telah dinyatakan di dalam penulisan di atas, jelas menunjukkan media memberi kesan yang amat besar terhadap pemikiran masyarakat zaman ini. Seiring dengan pembangunan teknologi, peranan media semakin menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber berita. Namun, keadaan media di Barat jelas menggambarkan sisi negatif umat Islam dan Islam itu sendiri. Hal ini telah memberi banyak kesan buruk kepada umat Islam. Berdasarkan kepada implikasi Islamofobia kepada kehidupan, usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu digambling secara berhikmah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui kerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan dapat memastikan usaha mengatasi Islamofobia ini dapat dicapai. Segala gerakan, usaha, inisiatif dan program ini merupakan salah satu cabang jihad demi menegakkan Islam di muka bumi ini.